Hi guys, welcome back guys to my channel Kok Di TV. Terima kasih juga kepada korang yang dah sudi klik video ni. Dan terima kasih juga kepada korang yang dah subscribe channel Bang Kok Di ni. Bagi siapa yang baru ke channel ni, hai korang, Bang Kok Di banyak buat konten bercerita. Jadi kalau korang suka dengan konten yang bercerita macam ni, jom sama-sama subscribe channel Bang Kok Di. Alright guys, pada video kali ini Bang Kok Di nak ceritakan sambungan daripada cerita yang Bang Kok Di cerita dalam video sebelum ni. Kalau korang belum tengok lagi video part 1 iaitu seksa anak kucing tu, korang boleh tengok dulu video ni. Baru korang tengok video ni pula, sebab nanti korang takkan faham apa yang Bang Kok Di ceritakan pada video kali ini. Okay guys, so without further ado, let's roll. Alright guys, bagi yang dah tengok video part 1 yang macam Bang Kok Di janjikan, Bang Kok Di akan ceritakan sedikit lah biodata macam mana kisah kehidupan si Luka Rocco Magnotta ni, dan juga macam mana dia boleh bunuh Junlin dan juga anak-anak kucing. Okey, siapa Luka Rocco Magnotta ni sebenarnya? Nama sebenarnya ialah Eric Kurt Newman yang dilahirkan pada tahun 1982. Masa ni parent dia masih lagi remaja. Parent Luka ni bercerai dan karakter Luka ni banyak dipengaruhi oleh cara dia dibesarkan masa tu. Dalam sebuah buku juga kan yang ditulis oleh mak Luka ni sendiri, iaitu Anna Yaurin, ayah Luka ni digambarkan sebagai seorang Nazi yang sangat bangga dengan diri dia sendiri dan seorang kaki dera. Tetapi sebaliknya, semasa pembicaraan Luka ni, ayah Luka ni mengaku menghidapi penyakit skizofrenia yang menyebabkan kebanyakan penderaan berlaku di sebelah pihak keluarga ibu Luka. Selepas bercerai, ibu Luka berkahwin lain, tapi ayah tiri Luka ni pun seorang kaki dera juga guys. Untuk pengetahuan korang lagi, Luka ni ialah homeschool. Maksudnya dia tak pergi sekolah. Mak Luka yang ajar dia dekat rumah sampai dia darjah 4 macam tu. So guys, bila dia dah start pergi sekolah pula, ada laporan mengatakan yang Luka ni dibuli dengan teruk oleh pelajar-pelajar lain sampaikan dia berhenti sekolah sebelum tamat sekolah menengah lagi. Si Luka ni dia banyak menghabiskan masa di hospital mental dan tinggal dalam rumah tumpangan masa tu juga. Semasa pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan masalah mental akibat buli, Luka cakap dia mengalami halusinasi. Yang mana guys, kemudian doktor ni sahkan dia ni pengidap penyakit skizofrenia paranoid. Dalam salah satu jenayah yang pernah direkodkan, Luka ni disabitkan dengan jenayah penipuan pada tahun 2004 sebab penyalahguna kad kredit kawan dia yang dia gunakan masa tu terkumpul $17,000 banyaknya. Maksudnya dia dah gunakan kredit kad kawan dia ni $17,000 masa tu. Korang bayangkan $1 kalau Malaysia kita dalam RM5 ni, bayangkan $17,000 berapa banyak dia habiskan. Kemudiannya guys, Luka mula cuba mencuburi bidang lakonan dan pemodelan, tapi semuanya tak berjaya. Dalam masa yang sama, Luka ni buat kerja sebagai stripper, escort dan muncul dalam pelbagai filem lucah. Siapa yang tak tahulah kan, stripper ni ialah orang yang diupah untuk menghiburkan tetamu dalam parti sesebuah jamuan dengan membuka semua pakaian diorang. Escort pula orang upahan yang diupah untuk teman seseorang untuk tujuan hiburan. Pada masa tu kakak Luka ni cakaplah sebagai langkah untuk Luka ni nak mencipta semula karakter baru dia. Kira macam nak lupakan kisah gelap hidup dia ni, Luka tukar nama dia secara sah sebagai Luka Rocco Magnotta. Pada tahun 2010, Luka mula post dekat online video-video yang dia menyeksa anak kucing tu, yang terjadi punca orang cari dia pada tahun 2012 pula. Luka ni bunuh Junlin, student kursus kejuruteraan komputer yang berumur 33 tahun dari China. Luka rilis video dia yang bunuh dan seksa mayat Junlin ni, macam yang Bang Kok Di dah ceritakan di part 1 video pembunuhan Junlin ni. Luka berjaya ditangkap dan selepas perbicaraan pada tahun 2014, Luka dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan boleh memohon untuk dibebaskan
secara sementara atau kekal sebelum hukuman penjara seumur hidup dia habis. Atas janji tingkah laku dia baik kat dalam penjara, Luka boleh buat permohonan ni dalam masa 20 tahun lagi. Kalau sekarang ni kira dah 13 tahun lah, baru dia boleh buat permohonan tu sekiranya dah cukup 20 tahun. Jadi guys, sekarang ni Luka berada di dalam sebuah penjara iaitu di Port Cartier di Quebec. Dikatakan pada tahun 2017, Luka berkahwin dengan seorang lagi tahanan penjara yang dihukum membunuh orang juga dekat dalam penjara tu. So guys, dalam dokumentari Netflix tu, diorang gambarkan yang Luka ni jenis yang kagum dengan pembunuh bersiri. Dan dia memang minat filem-filem ganas macam Basic Instinct dan juga American Psycho. Pegawai penyiasat polis dan ahli-ahli grup Facebook yang buru Luka ni membuat teori sendiri yang mengatakan Luka ni buat kes-kes jenayah dia ni sebab keinginan dia nak dikenali dan jadi terkenal masa tu. Yang mana teori ni dibuktikan benar, sebabnya ada satu pengundian pendapat di kalangan pemberita menamakan Luka ni sebagai Newsmaker of the Year 2020 di Kanada. Penamaan yang berdasarkan kontroversinya tercetus masa tu. Alright guys, yang tadi tu sedikit biodata berkenaan dengan si Luka Rocco Magnotta. Jadi macam mana Jun Lin ni boleh kenal dengan Luka? Kalau kita tengok sekarang ni, memang kita senang nak berhubung dengan orang asing dekat online dan sosial media. Dan macam-macam lagi aplikasi, contohnya macam Tinder, iaitu satu aplikasi swipe untuk kita tengok gambar dan kenal. Korang pun mesti pernah main juga app tu. Dia bermaksudnya kita swipe gambar dan kalau kita kenal, kita boleh PM dia. So macam itulah app Tinder ni. Jadi benda paling orang takkan terfikir bila nampak gambar orang yang kita swipe ke kanan tu adalah orang yang akan bunuh kita. Okey guys, walaupun benda-benda macam ni jarang terjadi, tapi kita kena ingat, ada je orang yang kadang-kadang stalk kita atau cuba jadikan kita ni mangsa melalui apps macam ni. Dan macam itulah Luka ni dapat berhubung dan kenal dengan si mangsanya, Jun Lin. Masa Luka tu nak kenal dengan Jun Lin ni pun bagi respon positif lah dekat iklan Luka yang mencari teman. Dan diorang set nak jumpa dekat apartmen Jun Lin pada lewat malam 24 Mei 2012 tu. So maksudnya Jun Lin ni pun gay sebenarnya. Ada rakaman CCTV juga guys yang tunjukkan diorang berdua, iaitu Luka dan Jun Lin ni masuk ke dalam bangunan apartmen Jun Lin. Dan imej ni lah rakaman terakhir merekodkan Jun Lin dalam keadaan masih hidup. Dalam rakaman CCTV tu juga nampaklah yang Luka ni, lepas tu Luka ni duk keluar masuk ulang alik bawa beg plastik, sampah dan macam-macam lagi. Dan dalam CCTV tu korang boleh perasan yang dia masuk dekat apartmen tu dan keluar pakai baju yang Jun Lin pakai. Masa pembicaraan tentang pembunuhan Jun Lin ni, ex-boyfriend Jun Lin ni bagi keterangan yang Jun Lin stres dan tertekan sebab family dia tak boleh terima yang Jun Lin ni gay. Family dia yang banyak bagi tekanan, suruh dia dating dengan perempuan dan letak harapan yang dia akan berkahwin secara normal pada masa akan datang. Okey guys, pada petang hari kejadian, Jun Lin ada hantar mesej dekat ex-boyfriend dia yang dia wish a good morning, sebabnya ex-boyfriend dia baru start nak pergi kerja masa tu. Jadi itulah mesej terakhir Jun Lin. Jun Lin ni pun pindahlah balik ke Kanada pada tahun 2010 untuk sambung belajar jurusan Sains Komputer di Concordia University, Montreal. Masa awal-awal balik ke Kanada tu, dia memang excited, tapi dalam masa yang sama dia rasa sunyi juga masa tu. Rakan sekelas Jun Lin, Alexandra Avanes, cakap yang Jun Lin dalam memori dia ialah seorang yang memang suka komputer dan sedang mencari cinta juga pada ketika tu. Alright guys, jadi itulah sedikit jalan cerita macam mana karakter si Luka ni dan juga pengenalan dia dengan Jun Lin. Memang semestinya tak dapat nak dijangkakan perkara-perkara macam ni boleh berlaku, sebab diorang ni pun nampak normal macam orang biasa saja. So guys, korang kat luar sana pun kena beringat-ingat lah kalau nak post apa-apa dekat online ataupun di media sosial. Nak check in ke nak apa kan, so korang update status apa-apa je lah. Ingatlah ada orang yang sedang memerhatikan kita dan kita takkan tahu niat sebenar diorang. Jadi guys, berhati-hatilah. Macam Majlis Keselamatan Negara iaitu MKN juga selalu ingatkan kita, tak pasti jangan kongsi
Kalau korang kongsi berita-berita yang palsu, korang boleh didenda dan juga diambil tindakan. Apa iktibar yang kita dapat dalam video ni ialah sebarang perkongsian daripada korang dekat luar sana, walaupun korang tidak menggunakan nama korang yang betul dan juga gambar korang pun korang tak letak gambar yang betul, tapi dengan teknologi sekarang mungkin akan dapat mencari siapakah yang mula menghantar maklumat-maklumat. Alright guys, that's all the time we have for today. So guys, terima kasih kepada korang yang dah tengok video ni sampai habis. Bagi yang suka dengan konten yang bercerita macam ni, please consider guys untuk tekan butang subscribe. Tanpa korang, siapa lagi nak support channel Bang Odi? Okay, so guys, kita berjumpa lagi guys di next video. Assalamualaikum.